السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Siapa berkata-kata telah fasik menyampaikan khutbah, maka sia-sialah pahala jemaahnya. Justru itu tidak sempurnalah jemaahnya. Oleh itu, dengarlah, ambillah i'tibar dan pelajaran daripada khutbah yang bakal disampaikan sebentar lagi. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kalangan orang-orang yang mendapat rahmat di sisi
InsyaAllah. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده الأجر والثواب وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله عالي القدر ورفيع الجناب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله والأصحاب وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الحشر والمآب أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan di dalam keadaan Islam. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, khatib berpesan kepada diri sendiri dan juga kepada hadirin sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan akan segala larangannya. Semoga dengan penghayatan takwa yang sebenar-benarnya akan menjadikan kita hamba yang diridai oleh Allah, dilimpahi rahmatnya di dunia dan juga di akhirat. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, hakikat manusia yang hidup di muka bumi ini perlu mempunyai pegangan supaya pendiriannya menjadi tetap dan kehidupannya menjadi selamat. Manusia yang tidak mempunyai pegangan hidup pasti akan terumbang-ambing apabila dipukul badai kemajuan yang menyesatkan dan terpelanting lantaran dilanda ribut kemewahan yang penuh dengan kepalsuan. Tidak ada pegangan yang lebih kokoh dan pengajaran-pengajaran baik melainkan apa yang diajar oleh agama Islam yang suci ini. Agama Islam mengajar umatnya supaya berpandukan kepada Al-Quran untuk dijadikan sebagai pegangan kehidupannya, dengan mengerjakan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara panduan yang disebut di dalam Al-Quran yang seringkali diungkapkan oleh khatib di dalam khutbah yang kedua sebelum mengakhiri khutbah Jumaat, yaitulah firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Maksudnya, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan serta memberi bantuan kepada kaum kerabat dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman. Dialah Allah mengajar kamu dengan suruhan dan larangannya ini supaya kamu mengambil peringatan mematuhinya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah,
Ayat ini menerangkan tentang 3 panduan hidup. Pertamanya, Allah memerintahkan kita agar berlaku adil. Maksud adil di sini ialah meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Adil tidak harus sama rata, akan tetapi sesuai dengan kadar dan juga ukurannya, sesuai dengan keupayaan dan kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan keadilan sebagai asas yang utama bagi kehidupan bermasyarakat, untuk setiap bangsa dan masa, dan untuk umat pada segala zaman. Ibu bapa haruslah bersikap adil melayani anak-anaknya yang walaupun terdapat kelebihan dan kekurangan mereka yang tersendiri. Guru harus bersikap adil dalam penilaian prestasi anak muridnya, tidak berpilih kasih, serta memberi perhatian yang sewajarnya kepada semua peringkat murid, baik yang berkebolehan maupun tidak berkebolehan. Ketua di pejabat dan jabatan harus berlaku adil kepada anak buahnya, memimpin dengan penuh kesabaran, memberi penghargaan kepada yang selayaknya, dan sentiasa menjadi pembimbing dalam menyelesaikan amanah yang dipikul di atasnya. Pemimpin-pemimpin haruslah berlaku adil terhadap masyarakat dan rakyat yang dipimpin olehnya, tidak sesekali mengompolkan kesenangan di atas penderitaan yang dipimpinnya, serta tidak mengutamakan kepentingan dirinya sendiri, sedangkan masyarakat dan rakyat yang dipimpinnya dalam keadaan yang susah. Perkara yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia agar melakukan kebaikan ataupun ihsan. Terdapat beberapa pengertian ihsan. Ada yang menyatakan bahawa ihsan ialah membalas kebaikan orang lain dengan kebaikan yang melebihinya, atau membalas kejahatan orang lain dengan perkara kebaikan darinya, di samping memberi kemaafan dan pengampunan kepada orang lain. Ada yang menyatakan bahawa ihsan adalah beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya, kerana meskipun kamu tidak melihatnya, Allah pasti melihat kamu. Ia bermaksud iltizam dan usaha seorang hamba di dalam beribadah kepada Allah untuk meraih iltizam dan keikhlasan dalam amal perbuatannya. Ada yang berpendapat pula bahawa ihsan mencintai manusia seperti mana kita mencintai diri kita sendiri. Sekiranya dia seorang mukmin, cintailah dia agar imannya semakin bertambah. Sebaliknya, jika dia seorang yang kafir, cintailah dia agar dia menjadi saudara kita yang seagama. Perkara yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia agar menunaikan hak-hak yang sepatutnya ke atas kaum kerabat dan sanak saudara. Hak-hak kaum kerabat antaranya sentiasa menjalinkan silaturahmi dan saling berhubungan sesama mereka. Sama ada kerabat yang dekat maupun yang jauh, hendaklah selalu dihubungi. Jika telah lama berpisah dan tidak berjumpa, tanyalah kabar mereka, ziarah dan berkunjunglah mereka sekali-sekala, agar hubungan kekeluargaan itu tidak putus. Kokohkanlah tali silaturahmi dengan memberikan sebahagian daripada kelebihan rezeki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah, bantuan atau sokongan kepada mereka. Seandainya tidak ada kelebihan rezeki, berikanlah bantuan doa restu yang baik kepada mereka dan bersikap kasih sayang kepada mereka. Beginilah caranya
untuk memberikan hak kepada kaum kerabat kita, muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 perkara yang diperintahkan, maka Allah iringi pula dengan 3 perkara yang dilarang. Pertamanya, Allah Subhanahu wa taala melarang manusia melakukan perkara-perkara keji, iaitulah perbuatan yang melampaui batasannya. Lebih-lebih lagi jika terlalu mengikut kemahuan hawa nafsu untuk melakukan perkara-perkara keji seperti berzina, meminum arak, penyalahgunaan dadah, mencuri dan lain-lain perkara dosa. Keduanya, Allah Subhanahu wa taala melarang manusia daripada melakukan perkara-perkara yang mungkar, iaitulah perkara yang menyalahi agama dan juga kesalahan-kesalahan yang dicela oleh akal manusia yang waras. Umpamanya memaki hamun, mencerca, memukul, membunuh jiwa yang tidak berdosa dan sebagainya. Ketiga, Allah Subhanahu wa taala melarang manusia melakukan penganiayaan dengan menindas, menzalimi dan memusuhi orang lain. Inilah larangan yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya manusia menjauhinya. Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat ini dengan firman-Nya, ya'idzukum la'allakum tazakkarun. Maksudnya, Dia mengajar kamu dengan suruhan dan larangannya supaya kamu mengambil peringatan untuk mematuhinya. Apa jua yang diperintahkan kepada kamu, hendaklah kamu kerjakan, dan apa jua yang ditegah dan dilarangnya, hendaklah kamu berhenti daripada melakukannya. Demikianlah panduan dan pedoman hidup yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kamu sentiasa beringat dan juga mengambil pengajaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar di dalam segala perkara, supaya Ia memberi taufik dengan menjayakan amal-amal kamu dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah berjaya dan juga telah mencapai sebesar-besar kejayaan pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك واشرف عبادك واسعد العرب والعجم وامام طيبه والحرم ابي القاسم سيدنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله
Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-munqidhi min ad-dalalati wal jahalah ila nuril haqqi wal iman wal huda wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum qudwatuna wa lahumul fadlu ala jami'il ummati ila yaumil qari'ah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم السلطان بدلي شاه وولي عهده duli yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Badli Shah Ibni Sultan Salahuddin wa jami'al usratil malakiyah. Allahumma wafiqhum lissadad wa aslih bihimul ibad wal bilad waj'al at-taqwa lahum khairaz zad innaka ra'ufur rahimun jawad ya latifan bil ibad ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.